الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan melihat sambungan kitab Perjalanan Hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Dr. Mustafa Sibai. Pada malam ni kita akan lihat pengajaran-pengajaran di sebalik peperangan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Pada muka surat 111 kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pada mulanya saya memang berhasrat untuk mengambil pengajaran daripada setiap peperangan secara terperinci. Akan tetapi oleh kerana terlalu suntuk masa dan sudah tentu akan memakan berpuluh-puluh halaman pula, justru itu saya cuba mengumpulkan pengajaran-pengajaran itu secara sekaligus. Yang pertama, peperangan pertama adalah peperangan Badar. Peperangan Badar ni tuan-tuan, peperangan yang besar lah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sahabat-sahabat yang pi peperangan Badar 313 orang tu, dosa-dosa mereka diampunkan, Allah ampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu dan akan datang. Tu hebat tuan-tuan, sahabat-sahabat yang terlibat di peperangan Badar 313 orang. Mereka di dosa-dosa mereka telah diampunkan, dosa-dosa mereka yang telah lalu dan akan datang. Mana kalau tak buat apa pun tak apa dah. Tapi para sahabat ni hebat tuan-tuan. Peperangan pertama adalah peperangan Badar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghalang satu rombongan niaga Quraisy yang balik dari negeri Syam menuju ke Makkah. Peperangan Badar ni Nabi keluar bukan tujuan untuk perang, cuma nak halang rombongan niaga musyrikin Quraisy yang baru balik daripada negeri Syam menuju ke Makkah. Akan tetapi rombongan tersebut terselamat. Peperangan Badar ni yang terkorban di Badar ni antaranya yang Nabi sebut setiap zaman ni dia ada Fir'aun. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman ni Fir'aunnya Abu Jahal. Ni Abu Jahal ni cukup jahat lah. Fir'aun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal. Turut terkorban di Badar ni Abu Jahal. Sementara kaum musyrikin bertekad untuk berperang, yang memula nak berperang ni, sungguh-sungguh nak perang ni kaum musyrikin Quraisy, kufar. Sementara kaum musyrikin bertekad untuk berperang, keadaan peperangan itu sebagaimana telah diterangkan di dalam kisah sejarahnya sebelum ini. Tindakan menghalang rombongan niaga Quraisy di sini bukanlah bererti ingin merampas dan menyamun harta benda mereka.
Nabi dengan sahabat tahan rombongan ni bukan untuk nak rampas harta mereka, sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian golongan orientalis. Bahkan di antara dorongannya adalah sebagai pembalasan terhadap kaum Quraisy yang telah mengambil harta kekayaan kaum Muhajirin. Muhajirin ni orang sahabat-sahabat yang berhijrah. Bahkan di antara dorongannya adalah sebagai pembalasan terhadap kaum Quraisy yang telah mengambil harta kekayaan kaum Muhajirin di Makkah. Mereka telah memaksa kaum Muhajirin meninggalkan rumah tangga, tanah air dan harta benda mereka. Seperti mana maklum apabila mereka mengetahui ada seseorang yang berhijrah keluar daripada Mekah, lalu rumah itu dijual dan harta bendanya dikuasai. Oh ni kejamnya musyrikin kufar ni, Quraisy ni. Antara yang ketika nak berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang sangat kaya. Abdurrahman ni masa nak hijrah bawa harta nak hijrah sekali. Dalam perjalanan dia tuan-tuan jumpa Abu Jahal. Abu Jahal tahan, kalau nak pergi hijrah ikut Muhammad pi, tapi harta benda kena tinggal, kerana engkau memiliki harta benda ni di Mekah tak boleh bawa. Tinggal tuan-tuan, sahabat ni tinggal harta benda Abdurrahman bin Auf semata-mata kerana Allah dan Rasul. Tinggal harta benda dirampas habis oleh Abu Jahal dengan musyrikin kufar yang lain. Tinggal pi selai sepinggang ke Madinah. Sampai Madinah tuan-tuan tak ada apa. Dan bermulalah perniagaan Abdurrahman bin Auf bermula perniagaan daripada tak ada apa tu sehingga dia menjadi kaya semula. Ni Abdurrahman, Allah hebat tuan. Tapi kita tengok tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah sampai sahaja sahabat ke Madinah, golongan Ansar ni, sahabat-sahabat Ansar ni, semata-mata kerana Allah dan Rasul offer kepada sahabat-sahabat, nak harta kami boleh bagi harta. Sampai sahabat-sahabat Ansar ni kerana Allah dan Rasul offer pula, kalau nak kahwin dengan isteri-isteri kami boleh sedia ceraikan yang mana salah seorang ambil. Cerai, ambil pilih nak yang mana satu. Dia tuan-tuan. Pilih yang mana satu nak. Kami cerai, habis iddah boleh kahwin dengan isteri kami ni. Antara yang di offer kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman minta satu ya, minta modal nak berniaga ya. Oh. Tunjukkan tempat perniagaan. Dia bermula berniaga tu sehingga dia menjadi kaya semula. Ni Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Iman para sahabat tuan-tuan. Tindakan balas seperti mana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang diakui dalam undang-undang antarabangsa hari ini. Nabi tujuannya apa? Tahan, suruh sahabat tahan rombongan niaga daripada Quraisy ni tuan-tuan. Tujuannya nak ambil baliklah harta-harta yang dirampas oleh mereka. Tindakan balas seperti mana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang diakui dalam undang-undang antarabangsa hari ini. Sebagaimana kita dengan Israel sekarang. Namun demikian yang penting dan patut diketahui bahawa sebelum peperangan Badar terjadi, telah berlakunya usaha menghalang rombongan niaga Quraisy sebanyak 7 kali. Sebelum berlaku Badar ni 7 kali dah berlaku ditahan rombongan niaga yang balik berniaga nak menuju ke Mekah.
Sementara orang yang ikut serta dalam pasukan tersebut hanya terdiri daripada kaum muhajirin sahaja. Sahabat-sahabat Ansar tak terlibat, semuanya sahabat muhajirin sahaja. Sebab yang kehilangan harta, yang kena rampas harta ni semua sahabat-sahabat muhajirin sahaja. Muhajirin ni yang berhijrah lah. Ansar ni golongan yang menetap, sahabat-sahabat yang memang dah menetap di Madinah. Tiada seorang pun daripada kaum Ansar. Yang demikian adalah kerana sekiranya mereka berjaya menguasai rombongan niaga tersebut, maka perbuatan seperti itu adalah diharuskan oleh undang-undang, sama ada undang-undang ilahi maupun undang-undang ciptaan manusia. Di sini saya bentangkan ketujuh kali usaha sekatan itu sebagai berikut. Pasukan pertama dipimpin oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, iaitu pada awal bulan ke-7 daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris pada bulan ke-8 hijrah. Seterusnya pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada bulan ke-9 hijrah. Kemudian berlaku peperangan Wadan pada bulan ke-12 hijrah, dan akhirnya peperangan Biwat pada awal bulan ke-13 hijrah. Peperangan Badar pertama berlaku pada Badar ni 2 kali tuan-tuan. Peperangan Badar pertama berlaku pada bulan ke-13 juga, dan seterusnya peperangan Al-Ashirah pada bulan ke-16 hijrah, di mana semua pasukan itu hanya disertai dan dianggotai oleh kaum muhajirin sahaja. Tiada pernah seorang pun daripada golongan Ansar yang menyertainya. Inilah bukti bagi apa yang saya sebutkan di atas tadi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat muhajirin, mereka ditindas, dizalimi, dirampas harta mereka semata-mata untuk berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa atii'ullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Itu pengajaran yang pertama tuan-tuan. Pengajaran yang kedua, sesungguhnya kejayaan dan kemenangan Islam dalam setiap peperangan itu bukanlah disebabkan banyaknya bilangan dan lengkap persenjataan, akan tetapi adalah kerana kekuatan roh dan jiwa para pejuang itu sendiri. Tuan-tuan, kekuatan umat Islam ni tuan-tuan pada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Teringat seorang ulama yang bernama Maulana Sa'ad. Tuan-tuan mungkin kenal Maulana Sa'ad ni, orang yang hebat lah. Maulana Sa'ad ni seorang yang firasatnya tinggi. Beliau ditanya selepas berlaku ujian musibah coronavirus ni, selepas ini apa pula? Lalu kata Maulana Sa'ad, selepas ini kita akan melihat musibah-musibah, ujian-ujian, perkara-perkara yang besar akan berlaku selepas ni. Tuan-tuan bisa sedia. Lagi besar akan berlaku selepas ni. Kata Maulana Sa'ad, persiapkanlah diri kalian dengan ketaatan, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, sehingga jenazah kalian diusung ke tanah perkuburan. Allah, tuan-tuan dengar pun kita gerun tuan-tuan. Siapkan diri, persiapan diri kita ni sehingga jenazah kita diusung ke tanah perkuburan. Maksud mudah tuan-tuan, bukan masa dah untuk kita bergelak ketawa seronok. Masa untuk kita buat persiapan, kerana selepas ini akan berlaku fitnah-fitnah, ujian-ujian yang cukup besar. Tambah kalau dengar Tuan Guru Syekh Zainul Asri cerita pagi-pagi, saya dengar dalam Facebook live dia tu. Allah, tahun ni lah
Kata beliau, tok guru dah sebut dah, ulama-ulama dah sebut tahun ni lah bermula berlaku perkara-perkara yang besar sehingga munculnya Imam Al-Mahdi. Allahumma. Tu kalau kita lihat dalam kitab Rahsia Kematian Imam Al-Qurtubi disebutkan tuan-tuan, bila masuk sahaja usia kita 40 tahun, solat berjemaah tak boleh tinggal dah tuan-tuan. Ni Allah bagi peluang tuan-tuan, solat berjemaah boleh semayang ramai macam ni. Ikut keluasan masjid kami di Pekan Kulim masih lagi zon merah tuan-tuan, semayang 5 orang ni. Hari Jumaat kemarin tak boleh semayang Jumaat, tutup tu. Tak payah nak buat macam mana tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada peluang ni mai solat berjemaah. Bila masuk sahaja usia 40 tahun, sembahyang jemaah memang tak boleh tinggal lah. Kerana kekuatan umat Islam ni pada jamaah. Kekuatan pada jamaah. Tuan-tuan, Syekh Ahmad Yasin cerita. Kadang kita boleh ambil pengajaran daripada kata-kata Syekh Ahmad Yasin Asy-Syahid. Tuan-tuan semua kenal yang dibom mati di kerusi roda tu lah, Syekh Ahmad Yasin Hamas. Syekh Ahmad Yasin sebut apa? 1948 Palestin jatuh ke tangan Israel. Itu sejarah hitam buat umat Islam. 40 tahun berlalu, setiap 40 tahun akan berlaku perubahan. 40 tahun berlalu, 1987 Intifadah, kebangkitan umat Islam, mujahidin bangkit. Semata-mata untuk sembahyang berjemaah ya tuan-tuan, kabat pagang tu tembok Masjidil Aqsa, kabat. Kena tembok mati terkangkang. Allah syahid semata-mata nak masuk solat berjemaah. Tapi kita tengok apa tuan-tuan? Mujahidin yang mereka jaga hubungan dengan Allah, lawan dengan Yahudi Israel ni, baling batu baca kul huwallah 3 kali ya, baling kereta kebal meletup. Oh tuan-tuan, tu kekuatan kerohanian. Tapi apa yang mereka lakukan bila dengar azan tu, ketaklah, berlari, sanggup panjat tembok, sanggup mati syahid semata-mata untuk solat berjemaah. Ni kekuatan tuan-tuan, kekuatan umat Islam. Allah. Ada seorang Yahudi, saya pun lupa nak catat namanya baru-baru ni lah. Kata Yahudi ni, kami tak risau langsung kalau umat Islam nak boikot barangan Israel. Nak boikot lah. Cuma melemahkan sahaja ekonomi kami. Lemah je ekonomi. Tapi apa yang kami paling takut bila umat Islam memenuhkan rumah Allah, memenuhkan masjid-masjid dengan sembahyang berjemaah. Yang tu yang kami takut. Oh tuan-tuan, sebab apa? Kekuatan umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi menyebut, kalaulah sembahyang subuh, Islam tidak, kata Salahuddin Al-Ayyubi, Islam tidak akan menang kalau sembahyang subuh dia tak sama dengan sembahyang Jumaat. Islam tak akan menang ni. Ini Israel tuan-tuan, orang Yahudi dia tengok masjid-masjid, tengok Allah subuh dah banyak tu yang ramai maghrib kan tuan, maghrib isyak ramai. Yang marah tak boleh semayang Jumaat tu, hak semayang Jumaat tu dia mai, semayang Jumaat tak mai, main subuh lagi tak main lah. Tuan-tuan, kalau sembahyang subuh tak sama dengan Jumaat, Islam tidak akan dibenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, kita ada peluang main-main lah, penuhkan rumah Allah dengan solat berjemaah. Ulama kata bila masuk sahaja usia 40 tahun, solat berjemaah tak boleh tinggal lah. Kata Syekh Ahmad Yasin lagi, berlalu pula 40 tahun daripada 1987 Intifadah tu, 40 tahun selepas tu pula, iaitu 2027. Dekat dah tuan-tuan, kita 2021, 6 tahun lagi. 2027 kata Syekh Ahmad Yasin Asy-Syahid,
akan tamat Yahudi Israel di atas muka bumi Allah. Habis masa tu kita akan lihat pokok kayu, batu-batu akan berkata di belakang kami ada Yahudi, mari bunuh. Allah, tuan. Bila Yahudi tamat, tuan-tuan, kita akan lihat, kalau kita baca dalam sirah, kitab sirah, dengan apa tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tanda-tanda kiamat ni, bila Yahudi tamat ni tak akan tamat sekali dengan Dajjal. Kita akan lihat ketika tu Nabi Isa alaihi salam akan turun membunuh Dajjal. Wallahu alam. Semakin dekat dah, tuan-tuan. Tu Maulana Sa'ad sebut apa? Persiapkanlah diri kalian dengan hubungan yang dengan Allah, amal soleh ni, persiapan bekalan ni, sehingga jenazah kalian diusung ke tanah perkuburan. Umur 40, solat Jumaat tak boleh tinggal, tuan-tuan. Saya tahun ni 39, tahun depan 40. Tu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 40 tahun, tuan-tuan. 40 tahun ni, tuan-tuan, masa untuk kita kutip hasil dah sebenarnya. Buat persiapan dah. Sebab tambah pula akhir zaman ni, mati tak sampai 40 pun mati lah. Dan gitu duk urus duk pergi semayang mayat, tuan-tuan. Kadang-kadang pergi semayang mayat tu yang mati, Allah muda yang mati. 40 tahun solat berjamaah tak boleh tinggal dah, tuan-tuan. Tu kalau bila antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila masuk 40 tahun, tuan-tuan, kena pakai tongkat dah, tuan-tuan. Kita tengok tok guru kita pakai tongkat 40 tahun. Kita kalau pakai tongkat, selalu kita tengok pakai tongkat ni sebab sakit lah. Sebenarnya masuk 40 tahun kena pakai tongkat. Kita kena pakai tongkat tu, kita kena sedar diri, aku 40 tahun dah semakin hampir dengan kematian. Pakai tongkat. Kita tengok tok guru kita, tuan-tuan, bukan sakit. Syekh Zainul Ansari bukan sakit, pakai tongkat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tahun depan lah, Cabang Bozi kena pakai lah tongkat. Dah sungguh, tuan-tuan, ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat melihat kita ni semakin hampir dengan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata ulama dalam kitab Rahsia Kematian, bila masuk pula usia 60 tahun. Kalau ada 60 tak lagi? Ada lagi noh. 60 tahun usia masuk 60 tahun, tuan-tuan. Tahajud tak boleh tinggal dah. Naknya, tuan-tuan, tahajud ni bukan 60 tahun lah ni pun tak boleh tinggal dah, tuan-tuan. Tapi bila 60 tahun, tahajud dia tak boleh buat 2 lah. Sekurang-kurangnya kena buat 8 tahajud. Lalu, tuan-tuan, tahajud tu kalau kita boleh bangkit tang 2 tu, tuan-tuan, witir buat 1 pula. Bukan masa, tuan-tuan, nak buat witir 1. Witir ni kena buat 3. Hak 1 tu orang baru-baru belajar nak semayang witir, boleh lah buat 1. Kalau terkejut lewat dah, lewat dah nak masuk subuh dah, boleh buat 1, tuan-tuan. Witir kena buat 3 dah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya nak jaga semayang witir ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selepas sembahyang ba'diyah isyak terus buat witir 3. Wah. Takut tak terjaga di waktu malam. Takut tu rugi witir tu. Sebab Nabi SAW sebut witir ni, siapa-siapa yang sembahyang witir lebih baik daripada unta merah. Kalau unta merah ni kenderaan yang paling mahal lah zaman Rasulullah SAW. Kalau zaman lah ni, kata Ustaz Azhar Idrus, Ferrari ya. Solat witir. Atau witir 3. Dia boleh buat sekaligus 3 rakaat, boleh. Boleh buat macam kita sembahyang masa bulan Ramadan 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat lagi, boleh juga. Yang mana pun boleh. Saya ambil pandangan yang mudah, buat 3 rakaat macam maghrib tu, mayang 3 rakaat sekaligus. Tuan-tuan, ni kekuatan umat Islam. Bila 60 tahun sembahyang tahajud tak boleh tinggal. Tak boleh dah buat yang ringkas-ringkas. Dia kena buat paling kurang 8. Kalau Datuk Ismail Kamus cadangkan mayang tahajud ni 12 rakaat. Ni hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kerohanian. Tu Salahuddin Al-Ayyubi, kita ketika berlaku peperangan, esok nak perang,
Salahuddin Al-Ayyubi akan cek kemah-kemah yang menyala lampu. Kalau menyala tu dah tahulah mesti bangkit tahajud. Oh ni, hak yang bangkit tahajud, bangkit semayang malam ni lah. Dia akan bawa apa letak di hadapan ketika peperangan. Allahu akbar. Ni tuan-tuan, tambah pula bila Imam Al-Mahdi muncul nanti, dia akan dia akan seru umat Islam agar berbai'ah dengannya. Orang yang nak ikut Imam Al-Mahdi ni, pejuang-pejuang yang ikut Imam Mahdi ni, kata ulama, mereka yang tak tinggal solat malam lah. Kalau subuh ni 6:45 pukul 7 dia tak boleh jadi pejuang, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa? Dekat surat tu lah. Sesungguhnya kejayaan dan kemenangan Islam dalam setiap peperangan itu bukanlah disebabkan banyaknya bilangan dan lengkapnya persenjataan, akan tetapi adalah kerana kekuatan roh dan jiwa para pejuang itu sendiri. Mereka memiliki akidah kepercayaan yang murni serta iman yang teguh, sangat cintakan syahid kerana cintakan syahid serta mengharapkan pahala dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Begitu juga mereka gembira bila terlepas daripada belenggu kesesatan, perpecahan dan permusuhan. Kita pun tuan-tuan ada peluang untuk syahid. Doa tuan-tuan, azam. Walaupun kita tak mati syahid tuan-tuan, azam untuk mati syahid, insya-Allah Allah bagi juga pahala syahid. Walaupun kita mati di atas tempat tidur kita. Sebab apa kita ada peluang? Akhir zaman ni akan berlaku satu peperangan yang paling besar dalam sejarah dunia. Tak pernah berlaku perang yang paling besar yang ni yang akan berlaku ni, yang akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Peperangan yang paling besar dalam sejarah dunia. Kita ada peluang lah tuan-tuan, insya-Allah. Azam. Saya pun kadang-kadang dua renung seorang-seorang. So kalau kata muncul Imam Mahdi, aku boleh pi tak boleh pi tak lah. Allahu akbar. Tu pikir tu 3 kali. Sebaliknya tentera-tentera musuh dan kaum musyrikin masih tenggelam di dalam akidah yang sesat, akhlak yang buruk dan masyarakat yang porak-poranda. Ada juga yang tenggelam di dalam kemewahan hidup serta fanatik buta tuli terhadap tradisi-tradisi lama yang diamalkan oleh nenek moyang mereka dahulu. Marilah kita melihat bagaimana kedua-dua pasukan tentera ini sebelum mereka terjun ke medan peperangan. Kaum musyrikin memenuhi hasrat mereka dengan mengadakan satu pesta secara besar-besaran. Badar ni tuan-tuan, kepala dia Abu Jahal. Abu Jahal ni dia arah buat pesta besar-besaran. Panggil penyanyi-penyanyi, penari-penari pakat hiburkan tentera-tentera musyrikin ni supaya esok perang ni dia ada kekuatan. Tu cara mereka lah musyrikin. Marilah kita melihat bagaimana kedua-dua pasukan tentera ini sebelum mereka terjun ke medan perang. Kaum musyrikin memenuhi hasrat mereka dengan mengadakan satu pesta secara besar-besaran di Badar selama 3 hari sebelum memulai peperangan. Di dalam pesta tersebut mereka dihiburkan oleh biduanita cantik jelita sambil memalukan gendang dalam suasana riuh rendah dan mabuk dengan minuman-minuman arak yang diedarkan. Di samping itu mereka menyalakan unggun api sebesar-besarnya sehingga dapat dilihat oleh kaum muslimin. Begitu juga keriuhan mereka dapat didengar pula. Dengan demikian kaum muslimin akan menjadi takut dan gerun menurut anggapan mereka. Mereka fikir dengan cara itu mereka akan dapat mencapai kemenangan dengan mudah. Kalau ikut tuan-tuan, ikut jumlah ni, tentera musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal ni memang ramai, lebih ramai daripada tentera muslimin Badar. Ramai tuan-tuan. Tapi kemenangan adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Manakala di pihak kaum muslimin semuanya menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keikhlasan, mengharapkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala serta merindui syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagipun mereka bagaikan sudah tercium bau-bauan syurga. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa di dalam sujudnya, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar membantu hamba-hambanya yang beriman itu. Akhirnya para muttaqin yang khusyuk hati kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai kemenangan dan kalahkan orang yang lalai dan sia-sia hidupnya. Tuan-tuan, peperangan Badar, pengajaran yang boleh kita lihat, kemenangan ni apabila hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kuat. Kita tengok, kalau kita tengok mujahidin Palestin baling kereta kebal dengan baca qul huwallahu ahad 3 kali kan. Baca qul huwallahu ahad 3 kali, baling kereta kebal meletup. Allah ni hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu orang Yahudi dia takut. Orang Yahudi tak takut kalau ekonomi mereka diboikot. Boikot lah. Hanya orang merencatkan ekonominya, melemahkan ekonomi. Apa yang paling mereka takut bila umat Islam bersatu? Umat Islam bersatu, umat Islam memenuhkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid dengan sembahyang berjemaah. Ini yang orang musuh-musuh cukup takut, tuan-tuan. Allahu akbar. Musuh cukup suka bila umat Islam berpecah. Bagi orang yang selalu membandingkan bilangan angkatan tentera di antara pasukan Islam dengan pasukan musyrikin dalam setiap kali peperangan, berlaku akan mendapati bahawa bilangan tentera musyrikin selalunya jauh lebih banyak, berlipat ganda daripada bilangan tentera kaum muslimin. Walaupun demikian, kemenangan sentiasa berpihak kepada kaum muslimin sehingga pada peperangan Uhud dan Hunain sekalipun sekiranya umat Islam tidak melakukan beberapa kesilapan dan melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kedua-dua peperangan tersebut, sudah tentu mereka tidak akan mengalami kekalahan sama sekali. Tuan-tuan, bila ikut arahan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kemenangan boleh kita lihat memihak kepada umat Islam. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, sesungguhnya dengan azam yang kuat serta dorongan yang ikhlas tentera Islam untuk mengharungi peperangan dan menghadapi musuh, maka ianya tidak sedikit memberi perangsang kepada pemimpin untuk mengatur langkah meneruskan perjuangan, kerana dengan demikian akan menambah keyakinan terhadap kemenangan dan kejayaan bakal dicapai dalam perjuangan itu, sebagaimana berlaku pada peperangan Badar tersebut. Para sahabat ni ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid. Rasulullah tarbiyah ni dengan kematian mati syahid dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu pakat pulun, tuan-tuan, untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, sebagai pemimpin hendaklah jangan memaksa tenteranya untuk berperang. Masuk tu lagi. Sebagai pemimpin hendaklah jangan memaksa tenteranya untuk berperang dan bertempur sekiranya mereka sendiri tidak berminat dan bersemangat melakukannya. Hendaklah memastikan kesediaan dan kerelaan mereka sendiri untuk berperang, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat terlebih dahulu dengan para sahabat sebelum memulai peperangan. Ini Rasulullah sebagai pemimpin, tuan-tuan, mesyuarat dengan para sahabat, strategi. Rasulullah tak buat keputusan sendiri, tuan-tuan. Mesyuarat, minta pandangan para sahabat, baru Nabi buat keputusan untuk setiap sesuatu yang Nabi putuskan. Yang kelima, pengajaran yang kelima, sikap berjaga-jaga para tentera demi keselamatan diri pimpinan
adalah suatu hal yang amat penting dalam menentukan kejayaan dalam mana-mana peperangan dan perjuangan dakwah. Begitu juga bagi pihak pemimpin harus menerima sikap dan tindakan seperti itu sebagai sesuatu yang wajar, kerana hidupnya bererti hidup perjuangan dan dakwah, manakala sebaliknya jika ketiadaannya bererti kerugian besar bagi perjuangan. Ni tuan-tuan, sebagaimana sejarah telah membuktikan di dalam peperangan Badar, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengizinkan para sahabatnya menyediakan tempat khas untuknya sebagai tempat berlindung. Begitu juga halnya pada beberapa peperangan yang lain seperti peperangan Uhud, Hunain. Kita mengetahui bahawa betapa gigihnya para perjuangan Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tak kira lelaki maupun wanita, masing-masing berbaris menjadikan diri mereka sebagai benteng guna menghalang serangan anak-anak panah musuh daripada mengena diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ni sahabat tuan-tuan, sanggup jadikan tubuh badan benteng untuk menghalang anak-anak panah terkena kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ulama tuan-tuan, bila dalam hidup kita ni ada cinta, maka kita akan bahagia. Bila kita buat sesuatu kerana cinta, maka kita akan bahagia. Kita buat amal soleh tuan-tuan, kita buat ketaatan semata-mata kerana cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita akan bahagia. Kita akan seronok untuk melakukannya. Sikit saya habis sikit lah yang kelima ni. Sikap yang demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang dan menolak hasrat mereka itu, sekalipun baginda terkenal sebagai seorang yang sangat berani dan amat yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam memuji dan menghargai pengorbanan para sahabatnya itu, seperti mana kita ketahui puji-pujian baginda sallallahu alaihi wasallam bagi Nusaibah ibu Yasir, serta doa baginda sallallahu alaihi wasallam kepada semua keluarganya, termasuk Nusaibah sendiri, suaminya serta anak-anaknya, semoga dapat bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Itu pengajaran yang kelima. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan lihat pengajaran yang disebutkan oleh pengarang ni tentang pengajaran yang boleh kita kutip daripada setiap peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama. Yang baik datangnya daripada Allah, yang tidak baik juga dari Allah, tapi atas kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Insya-Allah sekian aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna minkum.